Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ni video untuk tutorial nak postage, okey. Jadi kepada korang mungkin mungkin tak tahu cara nak dapat postage yang kurang sikit kos daripada orang lain, okey. Jadi ni adalah tutorial ni, okey. Jadi kepada korang ejen Shaggy, seperti kalau korang perasan, biasanya Shaggy akan menggunakan postage by nationwide lah. Kita orang akan guna courier nationwide. Dan basically kita orang pakai servis bukan directly dengan nationwide. Kita orang pakai apa? Kita orang pakai Parcel Asia. Okey. Jadi Parcel Asia ni apa? Okey. Briefing sikit tentang Parcel Asia. Parcel Asia ni dia macam dia satu vendor yang mengumpulkan 3 jenis courier. Okey, satu JNT, kedua Pos Laju, ketiga Nationwide. Okey. Okey. Kita dah start recording. Saya guna dekat iPad. Jadi dekat phone pun boleh guna. Okey, jangan risau. Okey, Parcel Asia ni korang kena pergi dekat Safari ataupun internet browser korang. Pergi dekat Safari. Okey, ni saya dah buka, saya pangkah balik. Okey, saya tambah. Okey, kita pergi dekat Parcel Asia. Parcel Asia. Okey. Okey, kenapa kita guna Parcel Asia ni kan? Okey. Salah satunya, bukan salah satu dan memanglah sebab dia, memang satu-satunya sebab dia adalah cost lah kan, cost efektif, sebab dia lebih murah kan. Jadi okey, kita buka Parcel Asia. Okey, kalau korang belum ada account, korang kena sign up dan masukkan nama korang, nombor phone seperti yang ada kat sini. Nama, nombor phone, email, password. Sebab password semua tu lah macam biasa lah kita nak buat account. Okey, jadi kita back. Dan macam saya dah ada account, saya login. Jadi kita direct kepada cara-cara nak guna dia. Okey, ni basic je. Postcode ni postcode kita, macam kalau Bangi, kami bahasa dari Bangi 43650, nak pergi ke contoh macam Terengganu kan, Terengganu 23,000. Okey, jadi dan berat ni jangan kurang daripada 0.5 lah. Contoh kalau walaupun barang korang 0.3, korang buat 0.5 paling kurang. Okey, sebab apa? Sebab kita tengok ni 0.5 tak nampak, silau. Okey, sini dia keluar Pos Laju dan JNT je kan. Kenapa tak keluar Nationwide? Sebab hari ni, kalau korang boleh tengok dekat tarikh atas kiri ni, sekarang dah lewat pukul 1. Sekarang hari Ahad. Okey, Nationwide dia hanya beroperasi 5 hari saja seminggu. 5 hari, Isnin sampai Jumaat, dan cuti Sabtu Ahad. Okay, sebab tu dia tak keluar. Jadi tak ada pilihan untuk kita key in dalam sistem Nationwide lah. Okay, kalau dan bila kita tengok kat sini, sepatutnya kalau kita tulis 0.5 dia akan keluar 3. Kalau kita tulis 0.4 kan, dia akan keluar 2 ni. Macam korang tengok sekarang ni je. Okay, kenapa saya cakap kalau boleh ambil Nationwide? Sebab Nationwide ni dia RM6 saja. Okay, kalau korang tengok kat sini, kalau Pos Laju RM6 40 sen, kalau JNT RM6 2. Memang dia 20 sen, 40 sen je kan. Tapi kalau dalam kita berniaga ni, tambah-tambah kita berniaga benda yang margin untung tu, persen tu dia bukan persen kecil. Margin untung per jualan tu kecil lah kan, sebab kita berniaga makanan, kita berniaga benda yang harga yang murah. Jadi kita kena kira benda ni. Okay. Jadi macam sekarang ada Pos Laju dan JNT. Okey, saya akan terangkan kelebihan dan kekurangan dia. Okey, pertama, kelebihan. Kita cakap pasal kelebihan Pos Laju yang pertama. Pos Laju, kelebihan dia dah trusted dan semua orang kenal. Okey, jadi kalau customer korang macam prefer Pos Laju ke apa, tak payah tanya. Kalau boleh, kalau nak mudah, tak payah tanya. Apa tu, sekadar, kalau melainkan dia request je, kalau boleh pakai Pos Laju kan, macam tu, sebab dia dah trust dengan Pos Laju kan. Okey, pertama, ramai orang kenal Pos Laju. Yang kedua, Pos Laju ni dia boleh kata macam dia jaga barang kita tu elok sikit lah. Tu kelebihan dia lah. Dan kalau JNT
JNT, kelebihan dia, di sistem dia boleh kata terbaik lah. Sistem dia antara yang terbaik lah Korea. Antara Korea yang bagi saya memang elok lah, antara yang terbaik lah dekat Malaysia ni kan. Dan kedua, JNT dia bergerak 7 hari seminggu juga. Okey. Dan juga JNT ketiga, kelebihan dia yang ketiga, dia laju. Kalau korang hantar hari ni, contoh daripada Bangi ke Kelantan, esok tak mesti dah sampai. Esok, lusa tu paling lambat lah. Okey. Jadi tu untuk JNT. Dan nationwide, korang tak nampak kat sini, patutnya korang ada. Kalau korang buka Parcel Asia ni hari Isnin, korang akan nampak ada nationwide. Dan kelebihan nationwide, okey, Pos Laju tadi juga buka Jumaat sampai buka 7 hari seminggu juga. Okey. Dan nationwide, untuk nationwide, kelebihan dia adalah dia laju. Boleh kata laju lah. Dan kemudian kalau kelebihan untuk orang Bangi, macam kami dekat dengan macam office nationwide ni kan. So kami guna nationwide. Okey. Dan juga kelebihan nationwide yang lain adalah barang yang sampai tu boleh kata elok lah. Okey. Dan kemudian kita cakap pasal kekurangan pula kan. Barulah korang boleh consider kan. Kalau untuk Pos Laju ni, dia kekurangan dia lambat sikit. Dia macam sistem dia boleh kata macam tak sehebat sistem yang dua lagi ni lah. Okey. Dia agak bermasalah, dia macam banyak masalah sikit lah, sebab dia antara yang terkenal. Dia macam banyak permintaan Okey. Dan kemudian JNT kekurangan dia macam yang kita tahu, dia kurang jaga kebajikan barang. Maksudnya mungkin dia campak-campak ke apa kan. Tu ikut rekod yang kita, macam pengalaman yang kita pernah guna lah, pengalaman pengguna lah katakan. Dan kemudian kalau JNT ni, dia tinggal barang dekat luar je. Kalau korang tak keluar, dia akan tinggal je macam tu. Itu biasalah, dia ada kelebihan kekurangan kan. Lepas tu yang ketiga, lepas tu yang kalau nationwide ni pula, kekurangan dia tak bergerak Sabtu Ahad. Jadi kalau okey, itu untuk kekurangan. Jadi macam mana korang nak consider nak guna yang mana satu? Okey, jadi untuk cara kita nak consider, mula-mula kita kena tengok kita nak post tu hari apa. Kita nak key in dalam sistem Parcel Asia ni hari apa. Contoh kalau awal minggu, contoh kalau Isnin sampai Rabu ataupun Khamis pun boleh lagi. Isnin sampai Rabu ataupun Khamis, korang boleh key in dalam sistem nationwide. Korang boleh guna nationwide. Dan kalau korang nak post tu hari Khamis petang-petang lewat ataupun Jumaat, korang better guna. Dia sebenarnya kadang-kadang hari Jumaat tu dia masih boleh bergerak. Contoh daripada Bangi ke Johor, kadang-kadang dia sempat sampai walaupun dia tak bergerak hari Sabtu kan. Dia sempat sampailah kata kan. Jadi kalau korang rasa macam dah hujung minggu sangat tu, better korang guna JNT je lah, untuk pastikan kepuasan pelanggan korang lah. Kalau korang rasa kalau customer korang tu back in, lepas tu dah back in, lepas tu korang cakap macam okey tak kalau barang sampai hari Isnin. Kalau cakap okey lah. Tapi kalau korang rasa customer korang tu macam rushing, macam dah craving sangat dah, korang kena guna, better korang guna JNT lah. Sebab JNT ni dia bergerak 7 hari seminggu, lepas tu dia pantas. Tu kelebihan dia. Kenapa kita guna Parcel Asia? Okey, kita nak cakap pasal kenapa kita guna Parcel Asia. Okey, patut ni cakap dekat awal kan. Okey, tapi elok juga cakap kat akhir, sebab kita boleh tengok harga semua tu kan. Kalau kita direct dengan JNT kan, tak pakai Parcel Asia ni, harga dia agak mahal jugalah. Kalau bawah 0.5 dia RM6, kalau tak silap saya. Dulu saya pernah guna. Kalau atas 0.5 dia akan jadi 8 ke RM12, tak ingat. Rasa RM12 macam tu kan. RM10-12 macam tu lebih kurang. Agak mahal lah. Boleh kata mahal lah juga. Okey.
Okay. Yang kedua, yang tu yang pasal JNT, sebab JNT lah yang antara yang obvious. Sebab yang kalau nationwide kita orang tak pernah guna, kita orang tak pernah guna secara apa tu, secara direct kan. Memang kita orang first time guna pun kita orang guna pasal Asia. Okay. Kemudian kenapa kita guna pasal Asia adalah kerana korang hanya perlu key in sebelum korang pergi post. Maksudnya korang settle key in maklumat dekat rumah, print, lepas tu masukkan dalam parcel, lepas tu pergi post. Senang. Pergi post tu maksudnya korang dah tak perlu. Maksudnya kalau korang keluar pergi post tu, korang betul-betul drop off lah. Tak ada korang nak fikir, alah ni nak kena isi borang apa lagi. Kalau pos laju mungkin dia ada sikit masalah. Yang tu kekurangan pos laju sikit. Kalau memang JNT dengan nationwide, korang dah tak perlu fikir pasal benda tu. Memang garanti tak perlu fikir lah. Memang betul-betul kalau korang pergi seorang je, korang parking kereta kejap, blok kereta orang, lepas tu korang pergi cepat-cepat, korang, contoh kalau ada orang beratur, korang boleh minta, korang memang kena minta lah. Tak payahlah tunggu bazir masa, sebab korang memang tak perlu tunggu. Korang cakap, saya nak masuk je boleh, saya nak drop off je, saya tak perlu beratur lah. Okay. Biasanya orang akan faham lah, jarang lah orang tak bagi. Memang sepatutnya dia akan bagi lah, sebab kita nak drop off. Kalau korang first time nak pakai drop off, kalau korang masuk, lepas tu korang tanya kat kaunter, ni nak drop off kat mana? Dia akan tanya Shopee ke apa. Betul korang cakap, kita daripada pasal Asia, kita pakai pasal Asia. Korang cakap pakai pasal Asia, dia pun cakap tak kasi. Biasanya baku sama je Shopee pasal Asia, dia tanya lah macam tu. Jadi itulah, menjimatkan masa, memudahkan urusan lah kan. Okay. Kemudian cost effective. Kemudian bila korang jimat masa lah banyaklah untung. Jadi masa terluang apa tu, korang boleh nak fikir pasal marketing ke, ataupun fikir pasal urusan-urusan korang yang lain. Macam tu lah. Okay, kita sambung pasal macam mana cara nak order tu kan. Okay, contoh lah, kita key in, kita select JNT kan, select JNT, dan kita continue. Printer ready, dia tanya lah, dia nak suruh ready printer ready ke tak ni tak apa, jangan risau. Okay, kalau korang tak ada printer, korang boleh pergi kedai printing, ada cara dia, saya terangkan. Okay, ni macam korang nampak ni. Okay, content value kita kena letak berapa, 6, tulis macam tu je sebab tak penting pun. Okay, contoh tulis 36 kalau 3. Itu sekadar kita nak isi sebab dia wajib isi dalam sistem ni kan. Okay, dan ni cookies dan pickup address ni dia dah isi sebab dia dah ada maklumat kita. Okay, dah ada maklumat kita, tengok yang belah kiri pickup address. Dan receiver address ni kalau orang berulang, korang boleh pilih daripada address book ni. Okay, tapi kalau customer yang korang baru nak key in, korang tulis nama dia macam biasa, nama, email tak perlu, tak wajib. Tulis nombor phone dia. Nombor phone dia jangan ada dash. Okay, jangan ada dash, jangan selang, tulis macam tu je. Kemudian address ni tulis macam biasa, dia ada limit setiap line tu. Jadi korang kena berhati betul-betul. Jangan korang copy, paste tu korang enter terus, tak boleh macam tu. Contohnya nombor 19 Jalan tengok dia akan ada limit. Okay, dia dah ada limit. Okay, jadi contohlah alamat korang, kalau korang tengok dia sampai ni, patutnya pematang pauh kan, dia tulis permatang je. Okay, korang padam pematang tu, korang tulis dekat bawah tu permatang pauh, biar bagi complete. Okay, jadi korang boleh tekan ni complete, check out. Okay, dan shipment total ni kita insufficient balance. Okay, jadi kalau korang nak top up ni ada belah kiri, tengok belah kiri screen ni, top up. Sekarang kita ada RM4 top up package. Okay, korang boleh tengok kat sini lah. Kalau RM20 ni boleh kata tak berbaloi lah. Better paling kurang korang top up RM50 extra email semua tu. Jadi contoh korang ambil RM50 top up now. Okay, dia akan terus masuk ke back-end punya account, internet back-end semua lah. Ni online banking. Contoh lah Bank Islam, korang macam biasa lah, macam beli online kan. Ni kita beli top up.
top up ni. Dan make sure korang tak lupa lah nak catat ID Parcel Asia dengan password dia. Okay. Jadi rasa itu saja. Kami doakan korang murah rezeki, insya-Allah. Semoga diberkati Allah sentiasa. Jadi bereh. Assalamualaikum.